Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi pada malam ini untuk satu sesi ataupun slot bersama dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Sebelum itu apa kata saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang ditampilkan di hadapan pentas utama ini. Terlebih dahulu kami mengalu-alukan Dr. Zuhairah, pakar klinikal kawalan jangkitan selaku moderator pada malam ini. Seterusnya Dr. Sazali, pakar klinikal penyakit berjangkit. Seterusnya Dr. Khairul Azri, Ketua Jabatan Perkembangan dan Amalan Perubatan. Okey, dan sebelum itu kami juga mengalu-alukan kehadiran Profesor Dr. Nazira Hasnan, pengarah PPUM yang bersama dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Prof di atas sokongan untuk kempen Jom Masuk IPT bersempena dengan 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Dan pada malam ini, moderator dan juga tetamu jemputan akan mengupas ataupun membicarakan peranan dan keupayaan Hospital Pengajar Universiti dalam menangani COVID-19. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata saya mempersilakan moderator kita pada malam ini, Dr. Zuhairah untuk memulakan sesi pada malam ini. Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua keluarga Malaysia di sini. Yang berbahagia, Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Siti Zuhairah, moderator bagi rancangan kita pada malam ini dan juga pegawai perubatan di Jabatan Kawalan Jangkitan. Pada malam ini, rancangan kita diberi tajuk Peranan dan Keupayaan Hospital Pengajar Universiti dalam menangani COVID-19. Okey, baiklah. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan barisan panelis kita pada malam ini yang kita bawakan dari Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM. Kita mulakan dengan salah seorang wira barisan hadapan kita yang sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa jua keadaan, iaitu Dr. Khairul Azri bin Sabri yang juga merupakan pakar klinikal perubatan kecemasan. Silakan Doktor, sedikit salam perkenalan kepada hadirin kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Siti Zuhairah. Saya rasa sangat bangga kerana dijemput untuk memberi untuk berkongsi pengalaman pada malam ini. Pengalaman kami di Pusat Perubatan Universiti Malaya dalam berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Dr. Khairul. Dan panel kedua kita pada malam ini adalah doktor yang tidak asing lagi dalam kalangan kami, iaitu Dr. Sazali bin Basri, merupakan pakar penyakit berjangkit yang bertungkus lumus bersama pasukan-pasukan perubatan lain dalam merawat pesakit COVID-19 di PPUM dan juga terlibat secara langsung dalam program imunisasi COVID kebangsaan PIK. Silakan Doktor, sedikit salam perkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana menjemput kami untuk memberi sedikit perkongsian pada malam ini berkaitan dengan peranan dan keupayaan PPUM sebagai sebuah HPU dalam menangani COVID-19. Okey, terima kasih Doktor. Jadi pada malam yang berbahagia ini, kami lebih kepada perkongsian peranan dan pengalaman kita sebagai Hospital Pengajar Universiti dalam menangani COVID-19 ini yang bermula sejak dari Januari 2020 sehinggalah sekarang. Sedikit latar belakang, PPUM adalah salah sebuah hospital pengajar universiti di Malaysia yang juga merupakan hospital tertiary yang terletak di lembah pantai Kuala Lumpur. PPUM mempunyai kapasiti sebanyak 1,610 katil di 44 buah ward dan mempunyai staf seramai lebih 6,000 orang. Sedikit imbas kembali, penglibatan kami dalam menangani COVID-19 ini telah bermula sejak penubuhan jawatan kuasa COVID-19 Task Force, iaitu pada 6 Januari 2020. Pada mulanya ia dikenali sebagai Novel Coronavirus 2019 (nCoV-19). Kemudian ditukar nama menjadi COVID-19. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab untuk bermesyuarat dan berbincang berkaitan perancangan menangani COVID-19 termasuk perancangan menyediakan katil bagi pesakit COVID-19, pembahagian tenaga kerja, pengurusan sampel-sampel COVID-19 dan lain-lain lagi. Pada bulan Ogos yang lepas,
kita telah membuka sebanyak 470 katil bagi pesakit COVID, iaitu jumlah tertinggi yang direkodkan seiring peningkatan pesakit-pesakit COVID pada ketika itu. Sehingga kini kita masih lagi menguruskan pesakit-pesakit COVID di samping menyambung semula perkhidmatan-perkhidmatan yang tertangguh semasa kes meningkat tempoh hari. Okey, baiklah. Dr. Khairul, untuk bertempur pastinya pelbagai persiapan rapi perlu kita rancang agar kita tidak kecundang. Bolehkah doktor kongsikan apakah persediaan dan perancangan yang telah PPUM laksanakan bagi menghadapi pandemik ini? Baik, semestinya persiapan tu sangat penting, Dr. Zuhairah, seperti yang you mention tadi. Pada peringkat awal lagi, pihak PPUM telah mengenal pasti bahawa terdapat keperluan untuk mewujudkan satu kumpulan penasihat. Ya, itu terdiri daripada pakar-pakar dari bidang penyakit berjangkit, kawalan jangkitan, kesihatan pekerjaan, perubatan dalaman, perubatan kecemasan dan juga pengurusan PPUM. Dan kumpulan itu dinamakan seperti yang you mention tadi ialah Jawatankuasa Task Force COVID-19 PPUM. Dan kumpulan ini sangat penting dalam memainkan peranan sebagai penasihat utama kepada pengurusan PPUM untuk memastikan perkhidmatan klinikal di samping perawatan pesakit COVID-19 disampaikan dengan selamat. Dan antara perkara pertama yang telah dijalankan untuk memastikan staf-staf kita sentiasa bersedia untuk menghadapi COVID-19 ialah dengan memberi pengajaran kepada mereka. Jadi di peringkat awal COVID-19 Task Force telah menetapkan satu kumpulan yang menjalankan usaha untuk memberi pengajaran kepada semua staf di beberapa peringkat lah, daripada staf klinikal ke staf bukan klinikal dan juga termasuk di kalangan staf pembersih juga, pengajaran asas pendidikan COVID-19, perawatan COVID-19, cara pemakaian PPE yang betul, cara mengambil ujian calitan atau swab test. Dan pengajaran ini terpaksa diberi dalam masa yang agak singkat. Itu salah satu cabaran yang kami hadapilah. Dalam pada itu ahli-ahli COVID Task Force dan juga kebanyakan staf klinikal di PPUM terdiri daripada pensyarah-pensyarah dan juga penyelidik. Oleh itu kami sangat peka dengan perkembangan semasa penyakit COVID-19 dan perawatan terkini. Jadi kami telah memastikan garis panduan yang wujud, yang digunakan seperti yang terpapar di belakang ni sentiasa dipantau dan sentiasa dikemaskini supaya selari dengan perkembangan semasa dan juga garis panduan kebangsaan. Di samping itu kita juga telah memastikan terdapat satu sistem saringan, ya, satu sistem saringan online menggunakan telefon pintar, dan sistem itu kami namakan visa kemasukan, di mana semua staf PPUM dari peringkat awal lagi setiap hari perlu menilai risiko sebelum hadir ke kerja, dan visa itu kemudian dibangunkan dan diperkembangkan supaya berhubung juga dengan aplikasi MySejahtera Kebangsaan. Dr. Sazali, mungkin doktor nak tambah beberapa lagi persediaan yang kita lakukan di peringkat hospital? Okey, selain daripada persediaan kita daripada planning ataupun guidelines, of course infrastruktur perlu diperbaiki ataupun ditambah baik untuk memperbaiki kualiti perawatan pesakit. Contohnya dekat ED kita buat partitions daripada red zones supaya penyakit ni tak dijangkiti oleh pesakit-pesakit seterusnya, dan memastikan kita punya pengudaraan ataupun ventilation bagus untuk mengurangkan kadar jangkitan di hospital. Dan salah satu saya rasa yang penting adalah bahagian lab kita ataupun bahagian makmal, yang mana kita tahu untuk mendiagnose COVID-19 tu kita perlukan PCR test, kan? Dan untuk membuat PCR test tu kita perlukan virus RNA, virus SARS-CoV-2 tu sendiri. So pihak PPM sendiri telah menghasilkan virus ni pada peringkat awal dan berkongsi dengan IMR dan MKK virus tu sebagai positive control
untuk mendiagnose COVID-19 untuk supaya dapat buat ujian diagnosis even sebelum first diagnosis of COVID-19 dapat dibuat di Malaysia. So selain tu, selain menawarkan ujian PCR di kalangan pesakit-pesakit yang hadir di PPUM ataupun dimasukkan ke PPUM, kita juga telah membantu pihak KKM membuat ujian-ujian ataupun sampel-sampel yang dihantar kepada hospital kita, dan saya rasa lebih daripada 70,000 daripada peringkat awal sampel telah diproses di PPUM. Selain itu, kita juga telah menawarkan tes-tes lain seperti RTK antigen, rapid PCR test untuk mendapat diagnose COVID ini dengan cepat, dan juga kita panggil biofire ataupun satu test yang selain detect COVID-19, dia juga dapat detect common causes of pneumonia ataupun radang paru-paru ni. Selain menawarkan khidmat-khidmat diagnosis, kita juga membantu agensi-agensi ataupun badan-badan lain untuk menilai kualiti kit-kit COVID-19 yang dihasilkan, membuat persampelan udara untuk kualiti udara, dan kita juga telah membuat kajian surveillance, membantu pihak Kementerian Kesihatan buat kajian surveillance untuk mengetahui apakah variants yang berada di Malaysia melalui dana dalam under MOSTI lah. So saya rasa selain persediaan peringkat ni, kita juga persediaan infrastruktur dan juga lab sangat penting dalam COVID-19 ni. Ya, terima kasih Dr. Khairul dan Dr. Sazali. Kita juga telah melakukan satu persediaan semasa kita menghadapi kenaikan kes COVID-19, iaitu mencipta sistem pemantauan di rumah ataupun kita panggil COVID Symptom Monitoring System, COSMOS. Mungkin Doktor boleh kongsikan, Dr. Khairul atau Dr. Sazali? Berkaitan dengan COSMOS, ya, kita seperti yang kita maklum, pada peringkat awal mungkin terlampau ramai pesakit yang telah dimasukkan di hospital sehingga kita membuat kekangan katil di hospital. Jadi pihak kami telah membuat satu sistem ataupun penilaian untuk memastikan pesakit-pesakit yang stabil dapat dipantau di rumah even sebelum Kementerian Kesihatan mengeluarkan ni. Jadi kita mengeluarkan satu sistem ataupun kita panggil COVID Home Monitoring System, COSMOS, di mana kita menggunakan teknologi untuk memantau mereka di rumah dan dapat dihubungi jika terdapat sebarang kecemasan. Ya, betul. Dan sistem ini sangat-sangat membantu kami semasa kami menghadapi kekurangan katil untuk menempatkan pesakit COVID-19 kita. Seperti yang hadirin maklum, kita adalah hospital pengajar universiti yang menerima pelajar-pelajar undergraduate, postgraduate, allied health student nurse dan juga clinical attachment. Walaupun pandemik melanda, kita masih meneruskan sesi ini, sesi pembelajaran dan latihan kita mengikut SOP, dan keputusan ini dibuat berdasarkan bukti-bukti saintifik dan garis panduan kebangsaan dan antarabangsa. Okey, memang tidak dinafikan persiapan dan perancangan yang dilakukan ini adalah hasil daripada perbincangan ahli akademik kita dan juga pakar-pakar kita untuk memastikan keselamatan staf dan pesakit sentiasa terjamin. Mungkin Dr. Sazali boleh kongsikan pula bagaimana persiapan kita dari kalangan kaki tangan untuk menghadapi pandemik ini. Okey, untuk kaki tangan, seperti mana kita tahu pada peringkat awal banyak ketidakpastian ataupun kurang maklumat pasal COVID-19 yang menyebabkan kita risau, kita takut untuk berdepan dengan COVID-19. Ada setengah staff even takut nak balik rumah, takut dijangkiti dan takut menjangkiti penyakit ini kepada ahli keluarga termasuk anak-anak ataupun ibu bapa mereka. So pada peringkat awal adalah untuk increase awareness ataupun knowledge, kita telah bina pelbagai program seperti soal dialog, webinar, poster, video untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan di kalangan kita punya staff lah. Selain itu juga kita juga train mereka untuk memastikan they up to the standard ataupun SOP supaya jangkitan tak dijangkiti oleh COVID-19. Okey,
Dan pada peringkat seterusnya, kita tahu bila COVID-19 ini makin meningkat, selain kes makin meningkat di Malaysia menyebabkan pandemic fatigue, so healthcare workers juga kita panggil burnout ataupun penat dengan pengurusan ni. Jadi bila burnout ni kita perlukan banyak sokongan, memberi sokongan kepada mereka dengan sokongan moral, kita ada pasukan sokongan psikososial, kita beri bantuan makanan, tempat rehat dan sebagainya, even tempat kuarantin jika perlu untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan kita punya staff. So a lot has been done to memastikan kesejahteraan dan keselamatan kita punya staff lah. Mungkin saya boleh bawa para hadirin untuk mendalami sedikit lagi mengenai latihan yang kita lakukan di Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk mempersediakan kita punya kaki tangan. Dr. Khairul adalah salah seorang ahli penting dalam kita punya sesi latihan pengurusan untuk menyusun macam mana latihan dilakukan. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit pengalaman doktor. Jadi PPUM sebagai satu hospital pengajar universiti dengan tagline kita sebagai peneraju pengajar perubatan. Kita tak boleh terlalu terkesan dengan pandemik COVID-19 sehingga program latihan kita terganggu. Jadi yang kita dah cakapkan sebentar tadi, pengajaran dan latihan kepada staf-staf kita untuk menyampaikan perawatan dengan selamat sewaktu pandemik COVID-19. Tetapi juga pada masa yang sama, seperti yang Dr. Zuhairam cakapkan tadi, kita juga menawarkan program latihan untuk kita ada medical program, allied health, nursing di peringkat ijazah muda dan juga ijazah tinggi. Dan di situ kami berhadapan dengan satu cabaran yang agak unik. Bagaimana kita nak meneruskan program-program latihan kita dan juga cari fine balance between service and training. So kami dapati dengan garis panduan yang telah dihasilkan dengan penguatkuasaan SOP yang ketat, kami berjaya untuk memastikan kumpulan-kumpulan pelajar dari segi menghadkan bilangan mereka yang hadir ke ward, memastikan mereka hanya datang ke kawasan-kawasan klinikal dengan pencarah yang tertentu, dengan berdaftar supaya jika berlaku apa-apa pendedahan kepada pesakit COVID-19, kaedah contact tracing mudah dilakukan. Dan oleh itu kami berjaya untuk meneruskan program-program latihan klinikal yang kami jalankan di PPUM selama ini, dan kami bangga menjadi antara program pengajaran universiti yang tidak terkesan dari segi penghasilan graduan MBBS. Jadi di situ tidak berlaku apa-apa penundaan yang terlalu serius. Latihan dan penempatan klinikal mereka masih boleh dijalankan menggunakan kaedah-kaedah SOP yang baru, mengikut norma baru. So kami agak bangga dengan pencapaian. Sebenarnya COVID-19 sangat-sangat banyak mengajar kita pelbagai perkara. Antaranya sebelum ini kita sentiasa dalam kaedah bersemuka, face to face bila menghadiri kita punya syarahan lecture. Tapi COVID-19 ini telah memaksa kita untuk menambah baik sistem komunikasi, sistem internet kita supaya ianya dapat dilakukan secara online, dan kemudiannya kita semasa kita ke fasa pemulihan kita lakukan secara hybrid. Okay. Kemudian mungkin kita boleh kongsikan juga mengenai vaksin. Untuk makluman hadirin, Dr. Sazali adalah salah seorang ahli jawatan kuasa COVID-19, vaksin COVID-19 di PPUM yang bertungkus lumus mempromosikan kepentingan vaksin di hospital dan juga di kalangan masyarakat umum. Mungkin doktor boleh sediakan bagaimana pula peranan vaksin kita? Okey, salah satu langkah pencegah ataupun untuk mengelakkan dijangkiti COVID-19, vaksin amat penting. Jadi bila vaksin ni dah start available, kita ingat sekali dengan birthday saya pada tu, 21 hari bulan 2, vaksin sampai di Malaysia dan 4 hari selepas tu program vaksinasi telah start. So
So even before vaksin sampai ke Malaysia, kita di peringkat PPM telah merancang bagaimana untuk memberi kesedaran, memberi pengetahuan kepada staf-staf kita supaya mengambil vaksin dan mengurangkan kadar kita panggil vaksin hesitancy among kita punya staff lah. First stage kita buat webinar, soal jawab, poster, video dan macam-macam lagi untuk meningkatkan kesedaran. Kita juga telah melancarkan dekat kita punya portal pre-vaccination assessment ataupun survey untuk membantu kita punya staff membuat keputusan bijak pasal menerima ataupun menolak vaksin. Contohnya dia isi dia punya nama apa semua tu dan mungkin kebanyakan orang kata kalau ada sakit kencing manis tak nak vaksin sebab takut kan, tapi bila dia klik dia ada kencing manis, kita cakap pesakit yang mengalami kencing manis berisiko tinggi mendapat COVID-19 yang teruk, vaksin adalah amat digalakkan. Termasuk juga pregnancy ataupun menyusu badan. So banyak benda-benda macam ni dapat membantu mereka membuat keputusan yang bijak dalam menerima ataupun menolak vaksin. Dan alhamdulillah dalam masa 10 minggu program vaksinasi fasa pertama dijalankan di PPUM, kita telah berjaya memvaksin lebih daripada 10,000 ataupun 95% staf di PPUM, bukan sahaja petugas-petugas barisan hadapan, malah staf-staf sokongan termasuk kita punya tukang cuci yang jual makanan dekat PPUM, even kita punya pelajar-pelajar perubatan, pelajar-pelajar farmasi, pelajar-pelajar nursing juga divaksin untuk memudahkan mereka memasuki kawasan klinikal dan mengelakkan mereka dijangkiti. So that's what we have done untuk improve dan mengelakkan staf-staf terjangkiti. Dan kita selaku hospital pengajar bukan sahaja memberi servis untuk kita punya staff, kita juga telah proceed kita punya vaccination sebagai special pusat pemberian vaksin ataupun SPPV. In which kita bagi vaksin kepada pesakit-pesakit dan orang-orang yang berisiko tinggi dan juga menjadi tempat rujukan dari PPV sekitar kita untuk memberi vaksin kepada mereka yang berisiko tinggi. Kita juga selaku hospital pengajar kita amat menekankan pasal pendidikan dan kepentingan vaksin. Jadi kita telah bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran vaccination. Contohnya dengan NGO, dengan badan-badan berkanun, masjid, surau, even social media, TV, radio, semua tu untuk meningkatkan kesedaran pasal vaccination lah. Salah satu program yang mungkin saya attach adalah outreach program dengan golongan kurang upaya pendengaran yang mana banyak sambutan sampai 2-3 kali saya terpaksa buat webinar bersama mereka sebab sambutan sangat menggalakkan. Pada peringkat awal cuma sekitar Lembah Kelang, kemudian berkembang kepada satu Malaysia sebab kurangnya maklumat vaccination terhadap golongan-golongan sedemikian lah. Kita juga telah membuat outreach vaccination kepada orang asli, OKU dan even kawasan-kawasan PPR dan kawasan-kawasan yang lain. So bukan sahaja kita memberi vaksin kepada staff, kita juga telah memberi vaksin kepada publik dan meningkatkan kesedaran pasal kepentingan vaksin. Terima kasih Dr. Sazali atas penerangan tersebut. Baiklah, kita sudah mendengar tentang peranan persediaan di peringkat hospital, persediaan di peringkat kaki tangan. Mungkin lebih menarik sekarang ni kita dengarkan perkongsian daripada Dr. Khairul dan Dr. Sazali mengenai pengalaman yang tidak dapat dilupakan semasa mereka bertugas dalam menghadapi pandemik COVID-19. Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Khairul. Pengalaman yang tidak dapat saya lupakan, saya rasa rata-rata sama seperti pengalaman semua orang di peringkat awal, di mana semua orang pun tertanya-tanya dan risau dari segi perawatan pesakit. Dan kami bertugas di Jabatan Perubatan Kecemasan, seperti yang Dr. Sazali cakap tadi, terpaksa melakukan banyak perubahan dari segi mewartakan kawasan-kawasan yang tertentu untuk perawatan pesakit yang berisiko COVID-19, memastikan perawatan itu dilakukan secara berasingan. Dan pada masa yang sama kita juga mengenal pasti dan staf-staf yang memberi perawatan tersebut tidak bercampur aduk. Jadi jika berlaku apa-apa pendedahan di situ, tak ada cross infection. Pada masa yang sama
the reality of it is burnout, as mentioned by Dr. Sazali just now. After a while, walaupun kita nampak memang kita amat bersyukur dari semua peringkat hospital, dari peringkat pengurusan ke jabatan-jabatan bukan klinikal, sentiasa memberi sangat prihatinlah kepada staf-staf klinikal dalam memberi perawatan yang terbaik untuk pesakit COVID-19. Di sini saya ingin mungkin saya nak highlight lah antara perkara yang saya rasa sangat penting beri kami advantage dalam perawatan COVID-19 di PPUM ialah sistem IT kita. Jabatan Teknologi Maklumat di hospital kami sangat prihatin dalam membangunkan ciri-ciri dalam EMR, Electronic Medical Records, dan membentuk satu database ataupun COVID-19 dashboard supaya kami di Jawatankuasa Task Force COVID-19 dan juga pihak pengurusan sentiasa dapat melihat trending data perawatan pesakit COVID-19 dan bagaimana untuk memfokuskan tenaga kerja, membuka katil-katil untuk perawatan COVID dan sebagainya. So I feel that online system made the information readily available for everybody and increase our efficiency. Terima kasih Dr. Khairul. Dr. Sazali pula, boleh kongsikan pengalaman doktor yang tak dapat dilupakan? Panjang tu. Mungkin secara umumnya saya rasa saya membesar dengan COVID-19 sebagai pakar klinikal. Mungkin ramai tahu saya adalah pakar yang muda di PPUM. Saya punya postgraduate study pada November 2019 dan sebulan selepas tu COVID-19 sampai di Malaysia, right? Then saya ingat lagi masa tu saya kat General Medical dan masa tu around Chinese New Year, right? Then my friends asked my help to become the on-call person for COVID-19. So then masa hari tu okay, mungkin tak ada apa-apa kan, kita pun okay. Masa tu kes tak banyak lagi, kita ambil just a learning opportunity. So then the first case yang I dapat adalah seorang a 5-year-old girl from Henan, China. So cakap masa tu tahu Wuhan je kan. So macam terpaksa buka map. Mana Henan ni? So is it fulfill the criteria of person under investigation or not? So something like macam inilah a lot of things kan, walaupun kita dah bersedia dan by then kita learn semua sama dan kita develop kita punya own guideline, kita punya PPM, a lot of things. Pada peringkat fasa pertama, it just pesakit-pesakit semua stabil kan. Kita tahu banyak pesakit-pesakit muda, kluster daripada tabligh ataupun balik daripada overseas. But at the peak of pandemic during the second wave, banyak pesakit-pesakit yang tua masuk. Salah satu peristiwa yang sangat memberi kesan kepada saya adalah kematian COVID-19 yang pertama saya hadapi di PPUM lah. Seorang an elderly auntie who had a lot of masalah kesihatan. So we try to give a lot of the best. Masa tu perawatan yang apa yang ada, but unfortunately she unable to make it. But the thing is sangat sedih because we want to help the family to be with her at the end of dia punya saat-saat terakhir kan, tapi nothing much because kita tak nak di family lain dijangkiti semua tu. So we try to do a lot. Salah satu yang kita buat is video call, left the phone and keep updating the family every day. That cakap your mom is like this, so she's look like going but she's peace. So we're giving a comfort care for her. Kita buat video, maybe dia orang nak buat doa apa semua tu dan we allow from visually. So that's sangat memberi kesan kepada saya dan bila vaksin sampai, alhamdulillah saya part of the vaksin community committee dan dengan vaksin kita nampak kes-kes yang teruk ni menurun selepas tu, macam berjaya vaksin. So even bila bila pada waktu pagi, siang kan, saya busy dengan menguruskan pesakit-pesakit 19, saya still pergi ke pusat pemberian vaksin. Sebab apa? Sebab bagi saya, I see the effectiveness of vaccine and the severe case, kemasukan ke ICU dah turun. So I said, this is my way to reduce
the death, reduce the severe illness, and it's being paid. Walaupun penat, tapi with what we have been done, it's being paid, and alhamdulillah we can see the house, the case are reducing, and also the admission and also death, severe ICU admissions being reduced in Klang Valley. That's rasa macam satu kepuasan bila kita dapat capai benda tu. Kita tengok kematian, we feel hopeless, then we got vaccine and the rate, the mortality rate is reducing and the ICU admission is reducing. That's make me happy. Yep. Kita dah cerita, mungkin Zuhaira pula nak cerita pengalaman banyak dekat infection control kan? Terima kasih Dr. Sazali. Bagi saya sebenarnya pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan adalah pada ketika awal-awal kita menguruskan pesakit COVID-19 yang positif. Jabatan kami adalah jabatan bertanggungjawab untuk menghubungi pesakit ini untuk memberitahu, hello Encik Puan adalah positif COVID-19 dan Puan perlu dimasukkan ke hospital. Dan pada ketika itu keluarga yang kami hubungi kesemuanya positif kecuali anak kecil yang negatif. Jadi tak ada sesiapa yang boleh menjaga anak kecil itu di rumah dan mereka terpaksa arrange untuk minta jiran tengokkan, hantarkan makanan. Pada ketika itu kita tak ada MySejahtera, kita tak boleh update simptom ataupun boleh pergi ke COVID Assessment Center. Jadi video yang tular yang mana ada kanak-kanak kecil naik ambulans sendiri, sebenarnya itu adalah realiti yang kita hadapi pada COVID-19 ini. Baiklah, kesimpulannya, sebelum kita menutup sesi kita pada malam ini, mungkin saya boleh simpulkan sedikit apa yang telah kita lakukan dengan kerjasama pelbagai pihak daripada semua peringkat. InsyaAllah sama-sama kita berdoa agar kita menang dalam menangani COVID-19 ini. Tidak dinafikan, peranan semua pihak adalah penting dan bermakna baik dari segi perawatan pesakit COVID, penjagaan SOP maupun dalam menjayakan program imunisasi COVID kebangsaan. Kebersamaan kita dalam menangani COVID-19 ini pasti akan membuahkan kejayaan. Diharap agar usaha-usaha kami ini akan menjadi aspirasi kepada kita semua. Sampailah sudah kita ke hujung sesi pada hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang bersama-sama kita pada malam ini untuk perkongsian pengalaman dan juga peranan Hospital Pengajian Universiti. Jutaan terima kasih juga kepada pihak penganjur 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia kerana memberikan peluang kepada PPUM untuk berkongsi pengalaman dan peranan. Dan kita hendaklah jangan lalai dan leka. COVID-19 sentiasa berada di mana-mana, sentiasa patuh SOP dan dalam menjalani kehidupan bersama norma baru. Selamat malam keluarga Malaysia. Okey, apa kata kita berikan tepukan paling gemuruh buat Dr. Siti Zuhaira, Dr. Sazali dan Dr. Khairul Azri yang telah pun menjayakan sesi kita pada malam ini dengan tajuk peranan dan keupayaan HPU dalam menangani COVID-19. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan juga tetamu kita pada malam ini.